Untuk subtopik yang seterusnya, kita ada graf yang baru, iaitu graf pada subtopik 1.2.8 namanya piecewise function. So untuk piecewise function ni, dia adalah satu fungsi, kat sini ada dia punya definition dia. Dia adalah fungsi yang define dia daripada different formula of different piece of its domain. Maknanya dekat sini grafnya dia punya selalunya fungsi kita y sama dengan 3x tambah 1, ataupun kita ada fungsi y sama dengan 1/2x tolak 1 tambah 3. Okey. So fungsi yang kalau kita lihat dua di sini ni, dia adalah fungsi yang satu fungsi sahajalah, iaitu yang pertama ni adalah fungsi linear dan yang kedua ni adalah fungsi rasional. Tapi kalau piecewise function ni, maksudnya dalam satu formula y, dalam satu y, dia ada beberapa fungsi. Contohnya fungsi yang pertama, fungsinya x sama dengan contohnya fungsi yang pertama ni x tolak 1. Fungsi yang kedua y sama dengan x square tambah 3. Fungsi yang seterusnya absolute 2x tolak 1. Okey. So fungsi ni, dia kata ketiga-tiga fungsi ni akan berjalan, okey, different parts of its domain. Maksudnya ketiga-tiga fungsi ni dia ada domainnya yang tersendiri. So kalau kita tengok contoh yang dekat sini terus, okey. Okey. Contoh dekat sini, example 1, fungsi yang pertama dia kata fungsinya adalah x tolak 3. X tolak 3 adalah fungsi linear. Yang tengah-tengah ni adalah fungsi kuadratik sebab dia ada kuasa 2. Dan yang bawah sekali ni 4. 4 ni adalah fungsi constant. So untuk ketiga-tiga fungsi ni, dia kata dia akan berlangsung di domain-domain yang telah ditetapkan lah. Okey, maknanya fungsi linear akan berlaku apabila dalam keadaan x sama dengan x lagi besar ataupun sama dengan 3. Dekat kawasan x lagi besar atau sama dengan 3, sifatnya nanti akan nampak garis lurus dan menaik. Okey, lepas tu dia kata yang kuadratik, kalau yang kuadratik akan berlangsung dalam domain negatif 1 sehingga 3. Dan termasuk sebab ada simbol sama dengan negatif 1 sampai 3, fungsi yang akan berlaku dekat dalam x ni adalah fungsi kuadratik senyum. Dan yang ketiga, apabila x kurang atau sama dengan negatif 1, maksudnya negatif 1 dan ke belakang, nombor fungsinya adalah fungsi 4. 4 ni adalah garisan lurus macam tu. So kalau kita tengok graf dekat sini, okey, ni grafnya. Okey, telah dilukiskan untuk awak. Okey, bila kita dapat fungsi piecewise function ni, sebenarnya jalan kiranya kena carilah setiap satu ni, kena cari dia punya koordinat dia. Sebab apa? Macam biasalah, macam yang kita dah belajar dalam subtopik sebelum ni, kita mestilah kena tahu dia punya point intercept, point vertex dia kat mana. Jadi baru kita boleh lukis dalam paksi. Okey, cuma pada permulaan paksi ni, kebiasaannya kita akan buat satu garisan putus-putus lah untuk memberikan dia punya kawasan. Kita akan bahagikan kawasan lorekkan ni lah. Okey, dekat sini ini kita punya paksi, ini kita punya paksi y, dan ini adalah paksi x. Okey, masa kita dah dapat dah lukis paksi ni, kebiasaannya kita akan terus buatkan garisan putus-putus untuk domain. So antara titik yang penting adalah x sama dengan 3. So 3 ada kat sini. So kita buat garisan putus-putus kat sini. Lepas tu negatif 1 sampai 3. So sini adalah 3, negatif 1 ada kat sini. Dan lagi satu negatif 1 dan ke belakang. So negatif 1 kita dah buat garisan tadi lah. So kalau awak perhatikan, kita dah dapat 3 bahagian untuk domain kita lah. Ini bahagian untuk garisan linear, ini untuk kuadratik, dan ini untuk linear. Okey, bila dah dapat bahagian ni, barulah kita cari poin-poin penting, barulah kita
sambungkan, dan garisan linear yang merah ni kuadratik yang biru, dan linear yang ni hijau. Okey. So, selain daripada mencari titik-titik intercept dan juga vertex, okey, yang biasa kita cari intercept, vertex. Okey, bila kes untuk piecewise, anda digalakkan untuk menggunakan domain yang diberi. Okey, apa maknanya ni? Cari intercept dah pandai, cari vertex dah pandai. Domain yang diberi ni maknanya ini adalah domain. Domain yang diberi ni untuk fungsi yang dinyatakan. Nilai domain ni masukkan ke dalam fungsi tu. Ni kan ada x greater dan sama dengan 3, maksudnya x sama dengan 3, x tu dimasukkan kat sini. So, awak boleh tahu tempat penghujung lah, dia punya penghujung titik tu berada dekat koordinat berapa. Okey, macam yang tengah-tengah ni. Masukkan try, masukkan x negatif 1, kalau x negatif 1, y berapa. Jadi, plotkan, akan dapat 4. Masukkan 3, 3 kuasa 2, 9, 9 tolak 9 kosong akan berada di kosong. X3, Y kosong, sebab tu ada kat sini. Okey, yang ni tak ada fungsi, tak ada X, maknanya just buat line tegak sahajalah. Okey. Okey, once gambar rajah kita dah jadi macam ini, okey, so kita dah dapat kita punya separuh jalan dalam kita punya soalan ni lah, kita dah dapat siap sikit. So, last sekali apa yang perlu kita cari dalam gambar rajah ini adalah kita nak cari dia punya domain dan juga range. So, untuk domain, kalau diperhatikan dekat sini, domainnya dia kata df equal to x, given that x real number, all real number. So, dia kata dekat sini domain adalah semua x. Okey, kenapa? Kalau diperhatikan dekat kita punya gambar rajah ni, kita punya linear ni, garisan linear ni akan hidup sampai berapa banyak x yang ke belakang. Okey, daripada x ni yang linear ni akan sentiasa ada sampai x infinity, dan juga garisan hijau ni pun sama, akan sentiasa hidup sampai x nya negatif infinity. Sebab itulah dikatakan x nya adalah all real number. Okey. So, untuk range nya pula, kalau diperhatikan daripada gambar rajah ni, range nya adalah apabila y nya yang terendah berada di sini. Okey. Dan kalau dilihat di sini, kita yang terendah sekali ni berada pada fungsi kuadratik. Okey. So, untuk fungsi kuadratik semestinya kita kena cari dia punya vertex kat sini supaya kita dapat tahu koordinat vertex lah. Okey. Vertex yang paling minimum dekat sini berapa. So, kemudian minimum dekat sini dia adalah berpandu kepada nilai y nya lah. Okey. So, ingat tak formula untuk vertex? Kita punya formula adalah kita kena cari dia punya x sama dengan negatif b bahagi 2a. Kemudian nilai x yang dah dapat ni dimasukkan ke dalam fungsi keseluruhan supaya kita dapat y. So, kita punya a kita adalah 1. Kita punya b kita adalah negatif 3 dan c kita adalah 0. So, kita punya x kita adalah negatif b bahagi 2a. So, kita dapat vertex untuk x kita adalah 3/2. So, 3/2 ni akan dimasukkan ke dalam x square dan juga x ni lah kita masukkan. So, kita akan dapat y nya adalah 3/2 kuasa 2 tolak 3/2. So, kita akan dapat dia punya nilai. Okey, kita akan dapat negatif 9/4, iaitu nilainya adalah negatif 2.25. So, koordinat vertex ni adalah x nya adalah 3/2, 1/5. Okey, kita kata 1/5 lah.
Okey, 1.5. Dia punya Y adalah negatif 2.25. So disebabkan itulah dia punya nilai range-nya adalah bermula daripada negatif 2.25 dan ke atas. Okey. Okey, untuk contoh yang kedua, ini kita punya graf dah siap dah. Cuma saya nak explain lagi sekali macam mana kita dapatkan graf gambar rajah ni. Okey, yang pertama sekali kita perhatikan fungsi yang diberi adalah fungsi piecewise. Kenapa piecewise? Sebab dia bagi beberapa fungsi untuk satu Y tu. Okey, yang kita ada fungsi constant. Yang kedua tu fungsi absolute. Dan yang ketiga tu pun constant. So, tiga fungsi ini akan berlaku di dalam domain yang telah ditetapkan lah. 3 akan berlaku apabila X lagi besar dan sama dengan 1. Absolute 2X tambah 1 akan berlaku di dalam domain negatif 2 sehingga 1 termasuk. Dan juga 1 akan berlaku dalam domain X lagi kecil daripada negatif 2. Okey, bila dapat je soalan macam ini, first kita tahu kita kena lorekkan kita punya graf paksi Y dan juga paksi X. Kemudian kita akan pecahkan dia mengikut domain yang telah ditetapkan lah. So kita ada X 1. So first kita ada pecahan domain kita yang pertama kat sini. Lepas tu kita ada 1 tadi dah, negatif 2 kat sini. Okey. Lagi satu negatif 2 dah ditandakan. So kita ada 3 pecahan domain. Okey, yang pertama dia kata X lagi besar dan sama dengan 1. So sepanjang X lagi besar dan sama dengan 1, value-nya adalah 3. So yang warna biru ni adalah Y sama dengan 3. Okey, kalau dilihat dekat situ, dekat sini disebabkan ada pasal titik ni, saya nak cakap sikit. Disebabkan dia ada simbol sama dengan, okey, dia ada simbol sama dengan, jadi titik yang terlorek dekat sini adalah hitam. Okey, dia punya titiknya tu adalah bulat dan hitam di dalamnya. Okey, ini maksudnya include. Macam ni si include. Okey, include. So termasuk maknanya. Okey, yang kedua kita ada 2X tambah 1 absolute di antara negatif 2 sampai 1. So bila garisan absolute, first kita tahu kita kena cari dia punya vertex. Vertex formulanya ingat minggu semalam dah ajar, negatif B bahagi A, C. So vertex ni adalah, okay, ni adalah A, ni adalah B, C adalah kosong. So kita punya vertex adalah B kita 1, A kita 2. So ni vertex kita. Intercept X sama dengan kosong. Okay, kalau X kita sama dengan kosong, Y kita sama dengan absolute 1. So sama dengan 1. So ni dia punya koordinat. So bila kita dah lakarkan ni, kita akan nampak kat sini adalah dia punya vertex. Dekat sini adalah dia punya pintasan di paksi Y. Okey. So kemudian macam yang saya dah cakap tadi, kita kena try masukkan nombor domain ni ke dalam fungsi. Okey, kalau kita try masukkan nombor domain ke dalam fungsi, kita akan dapat 2 darab negatif 2 tambah 1. So bila kita X sama dengan negatif 2, okey, so Y kita akan dapat ni negatif 4. Negatif 4 tambah 1, negatif 3. Negatif 3 buka absolute dapat 3. Apabila X kita sama dengan 1, okay, Y kita akan dapat 2 darab 1 tambah 1. So kita akan dapat absolute 3 sama dengan 3. So kalau kita perhatikan kat sini, okay, apabila X kita yang penghujung domain kat sini, kita akan dapat nombornya
value nya kat sini 3. Dan domain satu lagi, apabila X sama dengan 1, value nya juga 3. Okey, dan kedua-duanya ada simbol sama dengan kan, jadi kita kena buat dia punya bulatannya tu hitam di dalamnya lah. Ni pun sama. Okey, alright. Lagi satu, apabila Y kita sama dengan 1, okay, Y kita sama dengan 1 apabila X kita kurang daripada negatif 2. X kita kurang daripada negatif 2 ada dekat sini. Ni negatif 2 kita. Apabila dia kurang daripada negatif 2, value nya adalah 1. So ni adalah garisan 1 lah. Garisan Y sama dengan 1. Tapi disebabkan dia tak ada simbol sama dengan dekat sini, jadi kita punya lorekkan kita tu cuma bulat sahaja. Ini maksudnya dia exclude lah. Okey, dia tak termasuk negatif 2 tu. Tapi dia letak dekat situ, dia parking dekat situ, cuma menunjukkan dia nombor negatif 2 tu tidak termasuk. Okey. So, kalau diperhatikan kat sini, walaupun gambarnya tu kat sini dah bagi dia punya gambar aja, dah bagi jalan kira tak bagi, tapi kalau bila anda dah dapat soalan sendiri, nanti sebenarnya dia dapat adalah jalan kira dia, lepas tu baru dapat lukis graf, dan baru dapat keluarkan domain dan juga range. Okay, so domain kalau dilihat di sini, domainnya adalah all real number sebab dia sentiasa tak ada penghujung. Okay, titik garisan yang paling tepi ni tak ada penghujung. Okey, range pula, kalau diperhatikan range-nya, dia ni dia tak ada bentuk yang menaik. Okey, gambarnya tegak sahaja dekat value 1 ni tegak, 3 ni pun tegak. Maksudnya value-nya dia limit lah. Dia cuma fungsi Y, cuma yang ada garisannya cuma berada antara 3 sampai bawah sekali lah, sampai kosong yang ada dapat garisan. Kalau lebih daripada 3, tak ada titik yang akan jumpa di sebelah kirinya tu lah. Maknanya dia punya limitnya tu, dia punya range nya cuma ada daripada 3 sampai kosong sahaja. Sebab tu dituliskan macam ni. Okey, untuk example 3, kita ada 3 graf cubic, linear, ini linear menaik, dan satu lagi linear menurun. Okey, so yang ni cubic akan berlangsung antara 0 sampai 2 punya domain. Okey, 0 sampai 2 kat sini. Lepas tu 2 sampai 3 akan berlangsung fungsi linear menaik. 3 sampai 4 akan berlangsung linear menurun. So inilah dia, ni cubic, linear menaik dan linear menurun. Okey, kalau diperhatikan dekat example 3 ni, dia punya domain. Okey, domainnya di sini kalau anda perhatikan dia tak sama dengan domain example 1 dan example 2. Example 1 dengan example 2, domainnya akan dia tak habis. Okey, domainnya contohnya dia ada separa sahaja. Okey, tapi kalau domain dalam example 3, okey, example 3 punya domain, dia menutup, dia tertutup. Domainnya tu ada limit. Maksudnya dia punya fungsinya tu akan, domainnya akan berlangsung paling kecil daripada 0, paling besar X ni adalah 4. Kalau anda perhatikan jawapan kat sini, dia terus je follow domain, sebab domain asal yang diberi dekat setiap soalan kat sini ni dah domain yang bounded. Okey, so domain untuk keseluruhan graf adalah 0 sampai 4. Okey, X nya. Okey, untuk range tetap kena lukis graf. Bila kita dah set lukis graf, kita nampak dia punya fungsi Y, limitnya adalah dekat kawasan sini. Okey, limitnya paling tinggi ada dekat 11 dan paling rendah ada dekat 0. So kita dapat ini dia punya range-nya. Okey, untuk exercise, kita ada 3 exercise. Saya buat dengan anda untuk exercise yang pertama. So dekat sini kalau diperhatikan, kita ada 2 function
iaitu function constant dan juga function linear. Okey. So constant akan berlaku dalam domain X kurang daripada 3 dan linear akan berlaku dalam domain X lagi besar daripada 3. Okey, so fungsi ni senang je. So kita terus lukis graf. So ni paksi kita, paksi Y dan juga paksi X. Okey, so dia kata fungsinya kat sinilah domain kita tu dia akan terpecah dalam value X sama dengan 3. So kita ada kat sini X sama dengan 3. Okey, untuk X kurang daripada 3, maksudnya 3, 2, 1, value untuk fungsi itu adalah Y sama dengan 3. So kalau dekat sini value kita 3, kita punya garisan tu adalah macam ni lah. Okey. Dan dekat kawasan penghujung ni kalau diperhatikan tak ada simbol sama dengan, bermakna fungsinya adalah bulatan sahaja. Okey, bulatan sahaja. Okey, kemudian dia kata apabila X lagi besar daripada 3, fungsinya adalah X. So macam kita tahulah kalau fungsi Y sama dengan X ni, fungsinya kan kalau X1, Y1, X2, Y2 dan seterusnya. So fungsi kita tu dia akan tegak macam ni je lah. So dia kata Y sama dengan X apabila X lagi besar daripada 3. Dan kalau dia perhatikan dia pun tak ada simbol sama dengan, bermaksud fungsinya penghujungnya adalah bulatan sahaja, exclude. Okey. So untuk soalan ni gambar dah siap. So kita boleh tuliskan dia punya domain dan juga range. So untuk domainnya, kalau dia perhatikan domainnya adalah unbounded. Okey, unbounded. Cuma ada satu titik yang dia tak boleh sentuh, adalah titik yang X sama dengan 3 ni. Semua X boleh, okey, tapi dekat sini dia terputus. Maksudnya value untuk domain adalah X kecuali 3, X element of real number. Okey. Untuk range pula, range-nya pula kalau kita perhatikan kat sini, kita punya gambar rajah ni limited pada value Y3 dan ke atas. Okey, maksudnya kita punya range kita adalah Y lagi besar sama dengan 3, Y element of real number. Okey. Okey, untuk soalan I, untuk soalan yang kedua, kita ada 3 fungsi, fungsi linear, fungsi kuadratik dan fungsi constant. Okey, mengikut domain-domain yang dinyatakan. Alright, so macam yang saya dah cakap dekat contoh pertama tadi, bila ada linear, kuadratik ni, kuadratik lah yang pentingnya. Kita kena tahu kuadratik ni punya vertex, intercept, dan juga kita kena, bila ada domain, kita kena try masukkan value domain ke dalam fungsi. Okey, baru kita dapat titik penghujungnya tu, poinnya dekat mana. Okey, kalau diperhatikan dekat sini, semua inequalities yang diberi adalah simbolnya include. Semua simbolnya include. Okey, so saya nak bagi peluang pada anda untuk try sendiri soalan ni. Saya akan bagi dia punya jawapan domain dan juga range-nya. Maksudnya ni penghujung. Kalau ni betul, jalan kira anda di atas semuanya betul. So domainnya adalah X lagi besar dan sama dengan negatif 4, X element of real number. Dan range-nya adalah okey, Y lagi besar atau sama dengan 0 dan lagi kecil atau sama dengan 8, Y element of real number. Okey, boleh cuba cari vertex, intercept, try lukis dan dapatkan value domain dan range yang dinyatakan kat situ. Okey, untuk exercise yang ketiga pula,
apa yang ada dalam fungsi kita ni adalah fungsi apa ni, ini adalah fungsi ni kena dikemaskan ini kena dikembangkan, expand, dia akan jadi fungsi kuadratik. Yang kedua adalah fungsi constant, dan yang ketiga adalah fungsi linear. Okey, so kalau dilihat ni gambar dia, kuadratik tu adalah kuadratik senyum, constant dan juga linear menurun. Okey, so nanti gambar ni kena sambung lah. Okey, macam tadi juga anda kena cari vertex untuk kuadratik, cari intersection, masukkan nilai. Okey, kalau dia perhatikan domainnya juga semuanya adalah domain yang include, semuanya include. Okey, lepas tu domainnya ni kalau dia perhatikan domainnya bounded. So secara tak langsung sebenarnya kita dah tahu jawapan untuk domain kita. So domain kita adalah ni lah, 0 sampai 5. Range tak tahu, range kita kena cari. So range jawapannya adalah 0 sampai 4. Macam mana saya boleh dapat ni? Saya serahkan pada anda untuk cuba lukis. Okey, dapatkan titik-titik, ada jalan kira, gambar rajah, lepas tu baru dapat domain dan juga range. Okey, selamat mencuba. Okey, sekarang kita beralih pada subtopik 1.3. Okey, namanya adalah exponential function. So exponential function ni adalah fungsi apabila kita punya fungsi kita tu keadaannya macam gini. Okay, y sama dengan kita ada satu base. Base kita ni kuasanya dengan kuasa x. Okay, selama ni fungsi kita, kalau biasa-biasanya fungsi kita y sama dengan 3x kuasa 2. Selalunya x ni dengan y ni dia berada sebaris, dia sama level lah. Okey, tapi untuk kes exponential ni dia punya fungsinya x nya berada di atas 7 kuasa x. Okey, atau y sama dengan 5 kuasa 2x tolak 3, atau y sama dengan negatif 8 kuasa negatif x. Macam itulah. Okey, so sekarang antara tiga contoh ni, perhati yang samanya x nya berada di kuasa, maknanya ini adalah exponential function. Okey, dan satu lagi exponential function contoh yang paling selalu digunakan adalah y sama dengan, namanya exponential function kan, jadi dia guna eksponen 2x. Contoh, y sama dengan 2 eksponen negatif 3x tambah 1. Contoh. Okey, asalkan kita punya independent variable kita berada di kuasa, itu namanya exponential function. Okey, kita tengok dia punya definition kat sini. If b is any number such that b greater than 0. Okey, semestinya b kena lagi besar lah daripada kosong. B tu adalah dia punya base. Okey, dia punya base, yang mana base ni tak boleh kosong. Okey, dan b juga tak boleh 1. Kalau dia jadi 1, dia akan jadi constant biasa, sebab 1 kuasakan dengan apa-apa sahaja nombor, value nya adalah 1. Okey, alright. Where b is called the base and x can be any real number. Okey, maksudnya bila kita let value nanti, kita kena letkan lah x ni 7, x ni 2, x ni negatif 1 dan sebagainya. So dekat bawah ni ada satu box. Box ni dia punya macam mana kita nak lukis graf, dan juga macam mana domain dan range kita akan ditulis nantilah. So nak lukis graf untuk eksponen,
first sekali graf eksponen ni dia sentiasa intercept di 01. Okey, kenapa intercept di 01? Tadi fungsi kita contohnya y sama dengan 7 kuasa x. Okey, dia kata dia sentiasa tersilang di x0, y1. Sebab kalau x ni kosong, 7 kuasa kosong akan dapat y sama dengan 1. Contoh lain, y sama dengan negatif 3 kuasa x pun sama. Kalau x kita kosong, y kita akan dapat 1. Okey, maksudnya sentiasalah kalau fungsi ni dia akan intercept di 01, because any number to the power of 0 is 1. Okey, so lagi satu, dia never touch y equal to 0. Dia tak boleh sentuh y sama dengan 0. Okey, tak boleh. Dalam soalan 2 ni kita boleh let x kosong, tapi kita tak boleh letkan y sebagai kosong. Okey, kalau kita try juga, okey, y sama dengan 7x, when y equal to 0, kita dapat 7 kuasa x sama dengan kosong. So bila jadi fungsinya jadi macam ini, kita dah tak boleh nak dapatkan value x tu apa. So maksudnya ini adalah false statement. Okey, maknanya sekarang when x equal to 0 ni tak boleh berlaku. Okey, never touch y equal to 0. So ini adalah domain dan range-nya. Domainnya adalah all real number dan range-nya adalah y greater than 0. Tapi ini masih lagi depends pada soalan. Okey, depends pada soalan. Kadang-kadang soalannya dia ada tambah-tambah sikit. Contohnya macam ini. Bawah ni dia ada tambah 1. Nanti ada tolak 2. Maksudnya dia akan bergerak sikit lah. Tak semestinya value ini sentiasa samalah. Okey, tapi ini adalah yang basic idea dia. Okey, kita tengok dia punya macam mana gambar rajahnya. Okey, bawah ni adalah jenis 1, eksponen jenis 1. Okey, eksponen jenis 1 ni apabila B tadi apa? Base ni tu dia punya tapak dia tu adalah value-nya adalah di antara 0 sampai 1. B tu value-nya berada di antara 0 sampai 1. 0 sampai 1 ni nombornya kecil je. Kalau 0 sampai 1, nombor yang ada dekat dalam ni cuma nombor-nombor 0.1, 0.2, 0.11, 0.99. Ini semua adalah nombor antara 0 sampai 1. Yang mana nombor-nombor ni biasanya dituliskan dalam bentuk pecahan lah 1/2, 2/3, 1/8. Okey, dan sebagainya lah. Okey, kalau dilihat ni contoh ada 3. Okey, apabila base yang 1/4, okey, kita perhatikan gambar rajah. Okey, gambar rajahnya dia akan jadi macam ni, yang warna hijau ni. Okey, first ingat yang atas tadi, dia akan intercept di 01. So sini adalah x0, y1 intercept. Dan dia never touch y equal to 0. So ini adalah y equal to 0. Okey, ni adalah y sama dengan 0. So hujung ni dia never touch. Dia gambar ni memang nampak macam berjumpa, tapi dia sentiasa berpanjangan. Okey, dia panjang, dia tak jumpa pun. Dia panjang sampai infinity. Okey, dia never touch. Dia tak boleh sentuh y sama dengan 0. Okey, daripada situ kalau kita perhatikan, okey, gambar ni macam ini je. Bentuknya macam bentuk apa senang nak ingat, dia macam separa kuadratik senyum tu lah. Okey, so domainnya adalah all real number sebab fungsi ini sentiasa hidup di mana-mana. Okey, fungsi ini sentiasa hidup di mana-mana x, dan range pula adalah y lagi besar daripada 0. Okey, sebab apa tadi dia kata never touch. Jadi kita tak boleh letak simbol sama dengan, tak boleh. Jadi kita punya fungsi adalah range-nya y lagi besar daripada 0.
Okey. Okey, beralih kepada gambar yang kedua. Gambar kedua, kita punya fungsi adalah 1/2 kuasa X. Okey, yang ini tadi 1/4. 1/4 ni dia punya value pecahan dia adalah 0.25. Kalau 1/2 ni value pecahan dia adalah Y sama dengan 0.5 kuasa X. Okey. So, bila dilihat dekat sini, gambarnya seakan-akan gambar contoh pertama tadi. Intercept di 0,1. Never touch Y equal to 0. Cuma kalau anda perhatikan, dia punya beza antara gambar ni adalah bengkokkannya. Okey, lagi kecil dia punya nombor, lagi bengkok dengan origin. Okey, ni 0.5 besar kan? 0.5 dengan 0.25, 0.5 lagi besar. Jadi bengkokkannya dia tak terlalu melengkung. Kalau 0.25 dia lagi melengkung. So anda boleh bayangkan kalau fungsi yang dibagi adalah 0.1 kuasa X. Okey, kalau 0.1 gambarnya lagi melengkung macam itu. Okey, katalah sini intersection dia lagi melengkung. Alright. Okey. So dia punya domain dengan range, domainnya adalah all real number dan range-nya adalah Y lagi besar daripada 0. Okey, untuk contoh yang ketiga. Okey, ni yang saya cakap tadi ke atas. Fungsinya kalau dilihat, bahagian depan ni adalah sama dengan fungsi yang sebelah sini, 1/2x, tapi belakangnya ada tambah 1. Tambah 1 ni kita dah belajar dalam fungsi square root. Kalau ada tambah 1 di luar kawasan fungsi yang paling penting ni, okey, di luar fungsi eksponen ni, maksudnya kita ada movement. Tambah ni maksudnya movement ke atas. Okey, move up. Kalau negatif kita akan move down. Okey, move down. So dalam kes ni, mula-mula gambar kita macam ni je, 1/2 kuasa X, gambar kita macam ni. Tapi bila ditambahkan dengan 1, maksudnya kita punya gambar rajah ni akan menaik 1 unit ke atas. Okey. So daripada 0.1, okey, 0.1 dia akan naik ke atas 1 unit, maksudnya dia akan jadi 0.2. Okey. Lepas tu tadi dia tak boleh sentuh Y sama dengan 0. So sekarang dia akan naik juga, syarat ni pun akan ikut naik juga. Ini never touch Y sama dengan 0. So sekarang bila dia naik 1 unit ke atas, dia akan jadi kat sini never touch Y equal to 1. Okey. So maknanya gambarnya ni, garisan hijau ni dekat-dekat dengan 1 je, tapi tak lepas 1. Okey. So dia punya domain dan range ada di situ. Domainnya adalah all real number dan range-nya adalah Y lagi besar daripada 1. Okey, dan ada catatan kat situ, kalau minus, kalau luar ni minus, kita akan movekan gambar rajah ke bawah. Syarat pun akan turun ke bawah. Okey, seterusnya kita ada jenis yang kedua, eksponen jenis yang kedua. So apa jenis yang kedua adalah apabila base-nya lagi besar daripada 1. Kalau tadi base-nya antara 0 sampai 1, sekarang base-nya lagi besar daripada 1. So lagi besar daripada 1 ni macam-macam nombor lah. Okey. So kita ada dekat sini contoh yang pertama. Kita ada Y sama dengan 1.5 kuasa X. Okey. So untuk 1.5 kuasa X, kita punya konsep gambar rajah kita terbalik dengan gambar yang di atas. Kalau gambar untuk type 1, dia akan tinggi di sebelah kiri dan menurun di sebelah kanan. Tapi untuk gambar type 2 dia akan gambarnya rendah di sebelah kiri dan menaik di sebelah kanan. Okey. So
dia punya laluan dia still akan intercept di 0,1 dan dia never touch y equal to 0. 2 poin ni. Okey, ingat je lah 2 poin ni. Kat sini 0,1 dan tak boleh sentuh y sama dengan 0. Okey, maknanya yang bawah sini pula lah. Kalau type 1 tadi yang di sebelah kanan yang menghampiri kosong, tapi untuk type 2 yang di sebelah kiri yang menghampiri kosong. Okey, so bila 1.5 kuasa X, ini adalah gambar rajahnya, domainnya adalah all real number X dan rangenya adalah Y lagi besar daripada kosong, sebab dah kata tak boleh sentuh kosong. Okey, contoh yang di tengah, Y sama dengan base-nya 12. Kita bagi contoh yang agak jauh, 1.5 dan 12. Okey, 12 kuasa X masih konsep yang sama, interception di 0,1 dan tak boleh sentuh Y sama dengan 0. Okey, cuma kalau anda lihat beza antara kedua-dua gambar ni, apabila base-nya 1.5, gambar rajahnya sedikit mendatar, tapi kalau base-nya 12, dia agak melengkung. Okey, dia agak melengkung kat sini. So, bayangkanlah kalau kita punya nombor kita Y sama dengan 100X. Gambarnya nanti lagi macam berpetak. Macam tu sekali. Okey. Dia lagi sangat-sangat mendekati semua titik. Lepas tu bentuknya sangat melengkung. Okey, so dia punya contoh yang ketiga kat sini. Okey, ni kita bagi contoh yang berbeza. Kalau atas tadi, type 1 tadi, kita bagi contoh movement up and down. Yang ini adalah contoh apabila di depan nombor itu ada negatif. Negatif ini menunjukkan kita kena mirrorkan gambar rajah kita upside down. Okey, so gambar rajah kita, sebenarnya kalau dia tak ada negatif, ini adalah gambar rajah asal. Gambar rajah asal adalah berada di atas paksi X, tapi bila ada negatif di depannya, dia akan dipantulkan ke bawah. Bayangkan dekat sini ada cermin lah. Okay, so dia akan pantul ke bawah. So ini tadi koordinat 0,1, dia akan terpantul di koordinat 0, negatif 1. Okay, so okey, so kemudian dia punya domain adalah all real number X. Dia punya range berubah. Range-nya adalah Y less daripada 0. Dia tak boleh sentuh 0 lah. Tapi sekarang dia berada di bawah, jadi Y kurang daripada 0. Okey, seterusnya kita ada jenis yang kedua, eksponen jenis yang kedua. So, apa jenis yang kedua adalah apabila base-nya lagi besar daripada 1. Kalau tadi base-nya antara 0 sampai 1, sekarang base-nya lagi besar daripada 1. So, lagi besar daripada 1 ni macam-macam nombor lah. Okey, so kita ada dekat sini contoh yang pertama. Kita ada Y sama dengan 1.5 kuasa X. Okay. So, untuk 1.5 kuasa X, kita punya konsep gambar rajah kita terbalik dengan gambar yang di atas. Kalau gambar untuk type 1, dia akan tinggi di sebelah kiri dan menurun di sebelah kanan. Tapi, untuk gambar type 2 dia akan gambarnya rendah di sebelah kiri dan menaik di sebelah kanan. Okey. So, dia punya laluan dia still akan intercept di 0,1 dan dia never touch y equal to 0. 2 poin ni. Okey, ingat je lah 2 poin ni. Kat sini 0,1 dan tak boleh sentuh y sama dengan 0. Okey, maknanya yang bawah sini pula lah. Kalau type 1 tadi yang di sebelah kanan yang menghampiri 0, tapi untuk type 2 yang di sebelah kiri yang menghampiri 0. Okey, so bila 1.5 kuasa X, ini adalah gambar rajahnya, domainnya adalah all real number X dan rangenya adalah Y lagi besar daripada 0, sebab dah kata tak boleh sentuh 0.
Okey, contoh yang di tengah, Y sama dengan base-nya 12. Kita bagi contoh yang agak jauh, 1.5 dan 12. Okey, 12 kuasa X, masih konsep yang sama, interception di 01 dan tak boleh sentuh Y sama dengan 0. Okey, cuma kalau anda lihat beza antara kedua-dua gambar ni, apabila base-nya 1.5, gambar rajahnya sedikit mendata. Tapi kalau base-nya 12, dia agak melengkung. Okey, dia agak melengkung kat sini. So, bayangkanlah kalau kita punya nombor kita Y sama dengan 100X. Gambarnya nanti lagi macam berpetak. Macam tu sekali. Okey, dia lagi sangat-sangat mendekati semua titik. Lepas tu bentuknya sangat melengkung. Okey, so dia punya contoh yang ketiga kat sini. Okey, ni kita bagi contoh yang berbeza. Kalau atas tadi, type 1 tadi, kita bagi contoh movement up and down. Yang ini adalah contoh apabila di depan nombor itu ada negatif. Negatif ini menunjukkan kita kena mirrorkan gambar rajah kita upside down. Okey, so gambar rajah kita, sebenarnya kalau dia tak ada negatif, ini adalah gambar rajah asal. Gambar rajah asal adalah berada di atas paksi X. Tapi bila ada negatif di depannya, dia akan dipantulkan ke bawah. Bayangkan dekat sini ada cermin lah. Okay, so dia akan pantul ke bawah. So ini tadi koordinat 01, dia akan terpantul di koordinat 0, negatif 1. Okay, so Okey, so kemudian dia punya domain adalah all real number X. Dia punya range berubah. Range-nya adalah Y less daripada 0. Dia tak boleh sentuh 0 lah. Tapi sekarang dia berada di bawah, jadi Y kurang daripada 0. Okey, untuk exercise page ini, saya akan, dekat page ni kita nampak ada 8 soalan. Saya akan pilih 4 soalan untuk kita bincangkan, dan yang seterusnya saya akan bagi jawapan untuk anda cuba sendiri. So, soalan yang pertama yang saya akan terangkan adalah soalan B. Okey, soalan B. Okey, untuk soalan B, kalau kita perhatikan di sini, fungsi kita adalah fungsi eksponen. Okey, ini adalah base-nya 3, so dia adalah eksponen type 2. Lepas tu dia ada movement. Okey, movement. Yang belakang ni tambah 3 ni movement lah. Alright. So, untuk soalan ni, first sekali apa yang kita nak buat adalah kita nak lukiskan dia punya fungsi yang eksponen dulu. Y sama dengan 3 kuasa X. So fungsinya adalah ni paksi X dan Y. Dia akan intercept di 01. Lepas tu, disebabkan dia adalah type 2, gambar rajahnya akan bermula di bawah dan naik ke atas. Yang ni never touch. Okey. So, ini dia punya gambar yang eksponen type 2 tu lah. Okey, kemudian bila kita tambahkan dengan dia punya movement 3 ni, maknanya kita akan naikkan kita punya gambar rajah ni 3 unit ke atas. Okey, so bila 3 unit ke atas, gambar rajah baru kita. Okey, ni Y. Okey, 01. Okey, bila dia naik ke atas, 0 tetap 0, tapi 1 akan bergerak naik sampai 3 unit ke atas. So 1 pindah ke 2, pindah ke 3 dan pindah ke 4. So kita akan pindah titik kita di 04.
Okey. Lepas tu tadi kita punya syarat kita tadi never touch y sama dengan kosong. So never touch kita pun kena naikkan juga syaratnya. Never touch y sama dengan naik 3 unit ke atas. So kosong pergi ke 1, pergi ke 2, pergi ke 3. Okey, y sama dengan 3. So kita gariskan y sama dengan 3 kita. So kita punya garisan kita akan daripada bentuk yang sama je macam sebelah tu. Okey, itulah. Lebih kurang minta maaf terlari sikit. Okey, so dia punya domain kita X adalah element of real number, semua X. Okey, range kita kena hati-hati sikit. So range kita ini dekat-dekat 3, tapi ke atas maksudnya range kita adalah Y lagi besar daripada 3, Y element of real number. Okey, macam tu untuk soalan B. Okey, seterusnya saya nak tunjuk untuk jawab untuk jalan kira soalan D, daun. So untuk soalan D ni dia beri kita fungsi Y sama dengan 2 kuasa negatif X. Okey. Sekarang ni kalau kita lihat dekat kita punya fungsi X kita ada negatif. Jadi sebelum kita mula tentukan dia ni type 1 ataupun type 2, kalau dapat kita kemaskan dulu fungsi ni supaya dia X-nya ni tak ada apa-apa perkali di depan. Okey. So, macam mana caranya kalau kita nak kemaskan adalah kita tahu negatif dengan X ni sebenarnya boleh dipisahkan menjadi Y sama dengan 2 kuasa negatif 1X. Okey. Sebab apa? Kita dah pernah belajar properties untuk real number. Negatif 1 dengan X ni adalah hasil darab. So, bila kita dapat Y sama dengan 2 kuasa negatif 1X, 2 kuasa negatif 1 sebenarnya juga boleh dituliskan sebagai 1/2 kuasa X. Okey, 1/2 sebenarnya 2 kuasa negatif 1 ni. Jadi sekarang X kita ni dah clear, dah tak ada apa-apa simbol di depan ataupun apa-apa perkali dia. So kita boleh tentukan dia sekarang, dia adalah eksponen type apa? Type 1. Dia ada apa-apa tambahan tak? Tak ada. Maksudnya dia cuma eksponen type 1 sahaja. So gambar rajanya senanglah. Okey, kita tahu dia akan intercept di 0,1. Dia never touch Y sama dengan 0. So bila type 1 gambarnya tinggi di kiri dan menurun ke kanan. So dia punya domain X adalah all element of real number X. X element of real number. Dan range adalah Y lagi besar daripada 0, Y element of real number. Okey. Okey, seterusnya example E. Example E pun saya nak explain sikit. Okey, dia sama macam example D tadi. Dia ada perkali dx kat sini. Jadi kita kena kemaskan fungsi kita dulu sebelum kita tentukan dia punya nama dia lah. So fungsinya adalah Y sama dengan 2 kuasa 3x. Okey. So kalau kita lihat kat situ, kita juga boleh kemaskan lagi. 2 kuasa 3 sebenarnya ada berapa? 2 kuasa 3 adalah 8 kuasa X. So kita dah boleh cakap kat sini ini adalah eksponen type 2. Ada apa-apa tambahan tak kat sini? Ada negatif kat depan, ada tambahan di belakang? Tak ada. Jadi dia cuma eksponen type 2 sahaja. So gambar ajar dia, so kat sini koordinat 01, never touch Y equal to 0. So bila dia type 2, dia akan rendah di kiri dan menaik ke atas. So domain dan juga range okey. Alright, satu lagi contoh yang last saya nak tunjuk kat sini adalah soalan G.
So kita punya fungsi ni panjang sikit. So kalau kita lihat kita punya fungsi y sama dengan negatif 2 kuasa 3x tolak 4. Okey, fungsi ini kita boleh katakan dia ni nampak panjang, so kita kemaskan juga dia lagi sebab kita punya fungsi kuasa tu ada perkali. So bila kita kemaskan dia, apa yang kita akan dapat adalah y sama dengan negatif 2 kita nak kuasakan dengan 3 kuasakan dengan x tolak 4. So kita dapat y kuasa negatif 8 kuasa x tolak 4. Okey. So kalau dilihat dekat sini fungsinya, dia ada fungsi eksponen, ada mirror dan juga ada movement. So dia adalah type 2, ada mirror, ada movement. Okey. So, macam mana kita nak lukis ni? Kita kena buat satu-satu. Kita tak boleh terus sekali harung buat semua ni sekali. Type 1 gambar macam mana, mirror macam mana, movement macam mana. Jadi kita kena buat satu-satu. So, first kita buat gambar rajah type 1 dulu. So, kalau gambar rajah kita type 1. Okay, so sini x, sini y. Type 1 macam biasa, paling senang sekali. Sini kosong, sini 1. Never touch, y equal to 0. So apa yang kita ada dekat situ adalah type 2. So type 2 akan berada di bawah, naik ke atas forever. Okey, ni dah fungsi yang pertama. Type 1 ni dah buat. Okey, sekarang ni kita nak buat yang kedua pula. Kita nak mirrorkan dia. So bila kita mirrorkan dia, gambar rajahnya kita buat dekat sini pula. Kalau anda nak lukis dalam satu gambar rajah pun boleh, tapi sebab saya nak tunjuk, jadi saya pisahkan. Okey, mirrornya akan mirror ke bawah. Jadi 01 akan dipantulkan ke bawah. So dia akan terpantul di 0, negatif 1. Masih lagi never touch, y equal to 0. So bila dia mirror, gambar rajahnya akan jadi macam ni pula. Okey, terpantul ke bawah pula. Okey, bila dah terpantul ke bawah, kita kena apa lagi dia nak? Okey, mirror dah buat. Kita kena movekan dia pula. Movement kena perhatikan dia bagi positif ataupun negatif. Kalau negatif maksudnya movement kita adalah movement ke bawah. Okey. So gambar rajah yang satu lagi yang terakhir. Okey. Okey, asalnya 0, negatif 1. So kita kena gerakkan dia 4 unit ke bawah. Okey, anda boleh bayangkan kalau sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan negatif 5. So dia akan bergerak 5 unit ke bawah. So dia akan jadi titik di sini 0, negatif 5. Dan satu lagi, never touch ni pun syarat ni tadi kena ikut gerak juga. So dia tak boleh sentuh berapa pula sekarang? Okey, tadi dekat 0, sekarang dia akan gerak 4 unit ke bawah. Dia tak boleh sentuh y sama dengan negatif 4. So kita ada negatif 4 kat sini. Kita buat garisan putus-putus. So sekarang gambar rajahnya bentuk macam yang kedua tadi. Mintalah maaf, terlari sikit. Okey, gambar rajahnya ke bawah. Okey. So bila gambar dah siap, ini adalah gambar yang paling betul lah, gambar yang terakhir. So daripada gambar tu kita kena ketuliskan dia punya domain dan juga range. So domainnya tak ada masalah domain, sebab domain kita tahu penghujungnya sentiasa hidup je. Okay, untuk dia punya range RF, okay, Y, okay, dia kena less daripada negatif 4, Y element of real number. Okay, so daripada exercise ni saya dah bagi 4 jawapan. So 4 lagi jawapan yang belum ada kat situ, anda kena try sendiri. Okay,